Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Kampari, tapi tak sembang kari. Merdeka! Macam biasa, siapa yang belum subscribe, sila subscribe channel saya. Hari ni kita masuk 1 Muharram, tahun baru bagi umat Islam, 1443 Hijrah. Jadi azam baru, semoga tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Dan masih belum terlambat untuk saya ucapkan jutaan tahniah kepada Datuk Azizul Hasni Awang, pelumba basikal negara kita, berjaya mengharumkan nama negara, mendapatkan pingat perak. Kalau korang perasan, kemenangan Datuk Azizul Hasni Awang ni satu simbolik, yang mana waktu kemenangan pingat perak tu, nombor 1 Great Britain, nombor 2 Malaysia, nombor 3 Belanda, di negara Jepun, di Tokyo. Semua tu adalah bekas penjajah negara kita lah. Jadi itulah menandakan simbolik ahli sukan kita berjaya duduk sama tinggi dengan negara-negara yang pernah menjajah kita dahulu. Jadi sama-sama kita di bidang apa pun, banggakan nama negara. Okey, baik. Kita masih lagi dalam 10 tokoh menuju 31 Ogos. Tokoh keempat kita datang dari negeri teman sendiri, iaitu Datuk Maharaja Lela. Nama sebenar beliau adalah Pandak Lam. Okey, celah mana datang Datuk Maharaja Lela ni? Nama Pandak Lam, tiba-tiba Datuk Maharaja Lela. Nanti saya akan terangkan. Beliau ni merupakan berketurunan anak Raja Bugis, iaitu Daeng Selili, yang datang daripada daerah Luwuk, Sulawesi dan sampai ke negeri Perak pada pemerintahan Sultan Muzaffar Shah III. Datuk beliau ataupun keturunan beliau, Daeng Selili, juga memegang gelaran Datuk Maharaja Lela. Pangkat apa sebenarnya Datuk Maharaja Lela ni yang sampai nampak gah sangat? Sebenarnya Datuk Maharaja Lela ni atau Pandak Lam ni merupakan seorang mufti, sahibus samahah. Memang cukup hebat. Tokoh kemerdekaan kita, ilmunya bertaraf mufti, dan memang seorang mufti pun. Seorang mufti bertaraf orang besar berlapan perak yang dianugerahkan gelaran Datuk Maharaja Lela. Dan beliau diberikan kebenaran daripada Sultan Perak untuk pancung tidak bertanya. Apa benda pancung tak bertanya ni? Maknanya Datuk Maharaja Lela diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada pesalah dan untuk memancung pesalah tu tanpa bertanya. Maknanya apa? Datuk Maharaja Lela ni pengetahuan agama, pengetahuan fiqh beliau dan undang-undang adalah sangat mahir. Okey, apa sebenarnya faktor penentangan Datuk Maharaja Lela dengan rakan-rakannya di Perak beserta Sultan Abdullah kepada JWW Birch, ataupun nama sebenar JWW Birch ni adalah James Weller Woodford. Yang pertama adalah JWW telah merampas kuasa Sultan dalam memungut cukai. JWW Bush ni memaksa Sultan Abdullah menandatangan satu perhijraan supaya kuasa memungut cukai diberi kepada British dan JWW Bush. Kalau Sultan Abdullah tak buat begitu, Sultan Abdullah akan diturunkan tahtanya. Kemudian Raja Ngah ketika itu ada mengutip cukai di Bidor. Kemudian JWW Bush mengarahkan tentera British untuk membakar rumah Raja Ngah sebabkan terus mengutip cukai. Ini adalah tindakan biadab. Dah lah baru datang jajah negara orang, lepas tu bakar rumah orang pula, hajar. Yang kedua adalah mencabar ketuanan Melayu. JWW Bush juga memaksa Sultan Abdullah untuk menandatangan supaya kuasa semuanya diberikan kepada residen untuk melantik penghulu, melantik hakim. Yang ketiga, JWW Bush telah memperkenalkan cukai-cukai baru yang membebankan rakyat Perak ketika itu. Contohnya cukai padi, cukai perahu atap, cukai senjata. Kemudian setiap isi rumah perlu membayar cukai kelamin. Yang terakhir sekali, JWW Bush telah mencabar adat resam Melayu. Dia ni jahat, banyak mengacau wanita-wanita di Perak, isteri orang bawa lari isteri orang, mengganggu gugat adat-adat yang telah berdiri kukuh. Sebab tu Franz Westerholm cakap JWW Bush ni memang orang yang tak reti adab lah. Dia tak pandai nak bertutur bahasa Melayu. Kini datang-datang jajah terus nak conquer semua benda. Kemudian kita pergi kepada kronologi pembunuhan JWW Bush. Macam mana Datuk Maharaja Lela ni tadi, beliau berkumpul dengan kawan-kawan berserta Sultan Abdullah untuk merancang satu pembunuhan terhadap JWW Bush. Banyak mesyuarat diadakan, dan seperti kita tahu, mesyuarat yang cukup masyhur iaitu mesyuarat di Durian Sebatang.
Ini ada dalam buku teks, saya tak ingat kata berapa. Dalam mesyuarat ini dipengerusikan oleh Sultan Abdullah dan dihadiri oleh pembesar-pembesar Perak, termasuk Datuk Maharaja Lela dengan pengikut-pengikut beliau. Jadi keputusan mesyuarat telah menetapkan untuk mereka ni membunuh JW Bush dengan merejam dengan lembing. Pada 2 November 1875, waktu tu JW Bush datang ke Pasir Salak untuk mewar-warkan yang dia akan mengutip cukai. Jadi dia dah pergi ke kampung-kampung, tampal-tampal poster. Sekali tiba satu ketika ni JW Bush dia tengah mandi dekat perahu lah, dekat kawasan Sungai Perak tu dia tengah mandi. Jadi waktu tu lah Datuk Maharaja Lela, Pandak Indut, Datuk Sagor, Ngah Jabor dengan Si Punto bersedia untuk bertindak. Ketika itu Datuk Maharaja Lela mengamanahkan Pandak Indut untuk membaling lembing. Sampai satu ketika waktu JW Bush tengah mandi, Pandak Indut membaling lembing tertusuk ke dada JW Bush. JW Bush time tu dengan gelabahnya terjun ke Sungai Perak, berenang ke darat nak meminta pertolongan lah. Waktu itu datanglah sekutum menetak kepala JW Bush dengan parang besar. Baru dia tahu, baru penjajah ni tahu yang orang Melayu ni tak boleh diusik adat kesamnya, tak boleh diusik ketuanan Melayunya. Kemudian Mak Saleh ni mati di situ. Ini membuatkan British sangat marah. Lalu dihantar angkatan tentera ke Pasir Salak, yang mana bukan sekadar tentera yang berada di tanah Melayu, minta bantuan tentera yang datang daripada London, kapal-kapal perang datang daripada pengkalan India, pengkalan Hong Kong, sampai ke Perak, dan berlaku peperangan yang hampir setengah tahun. Datuk nenek moyang kita di Perak melawan habis-habisan, yang mana Datuk Maharaja Lela mengetuai peperangan yang dipanggil Perang Perak, dan diorang berkubu di Pasir Salak, dan kubu yang sangat kuat. Sampailah kapal-kapal perang British daripada Hong Kong tiba, akhirnya berjaya menembusi pertahanan di Pasir Salak. Lalu Datuk Maharaja lari ke Sayong, Kuala Kangsar, dan British time tu nak cari sampai dapat siapa yang membunuh JW Bush, dan akhirnya mereka dapat ditangkap. Datuk Maharaja Lela, Si Putung, Sultan Abdullah, Pandak Indut dan yang lain-lain berjaya ditangkap. Pada tahun 1877, keputusan mahkamah pun dikeluarkan, yang mana Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dengan Pandak Indut dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Sultan Abdullah dengan Ngah Ibrahim dibuang negeri, dibuang ke Pulau Seychelles. Pulau Seychelles ni kalau kita tengok, dia berdekatan dengan Madagaskar, dengan Afrika. Kalau tuan-tuan nampak, Allah, aduh jatuh pula. Kalau tuan-tuan nampak Pulau Seychelles ni, dia berdekatan dengan Afrika. Dibuang daripada Perak kat sini ni. Negeri Perak daripada Singapura tu katanya ambil masa yang lama lah kalau naik kapal dulu-dulu. Dan Raja Ismail dibuang ke Johor. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada Datuk Maharaja Lela, daripada Pasir Salak Perak ini? Seorang alim, seorang ulama yang tak boleh tengok negerinya dijajah oleh kuasa luar, yang biadab dan mengambil tindakan untuk mengajar pada penjajah ni bahawa orang Melayu bukannya bangsa yang mudah untuk dipermainkan. Jadi bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, banyak benda, banyak perkara yang kita boleh belajar daripada sosok tubuh bernama Datuk Maharaja Lela.